Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 26 Rejab 28 Februari bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama malam ini. Pelancong terkandas di pulau perhentian dibawa ke luar. Juga peserta kem solat terperangkap banjir. Seramai 68 orang yang terlibat dalam program perkhemahan solat di kem rekreasi Budi, Kampung Beluka, Bukit Berdepan Detik Cemas selepas mereka terperangkap selama 24 jam akibat banjir awal pagi semalam. Hujan lebat sejak Jumaat dilaporkan menyebabkan kawasan kem berkenaan dinaiki air hingga menghanyutkan kira-kira 10 kemah yang menjadi tempat penginapan para peserta. Penyelia kem rekreasi Budi Farhan Zakaria 28 tahun berkata air naik pada pukul 5.30 pagi di kawasan penginapan peserta sebelum beberapa penyelia kem bergegas membawa para peserta mendaki bukit yang terletak di bahagian belakang kem untuk berlindung di dalam surau yang terdapat di situ. Ujarnya pihaknya juga terpaksa mengangkat seorang ahli keluarga peserta yang merupakan wanita warga emas berkerusi roda kerana beliau mengalami kesukaran untuk mendaki bukit itu. Takat ni pasal kerana air tu naik terlalu cepat dan berselut. Jadi itu je yang menyukarkan keadaan. Air cuma naik terlalu cepat awal pagi tu. So semua kereta ada yang rosak. Hampir semua kereta terkandas lah. Kami tak dapat bergerak dengan kereta tu. Katanya lagi ketika kejadian mereka juga sukar mendapatkan bantuan luar ekoran masalah liputan talian telefon dan internet serta kenderaan penyelia dan peserta kem turut rosak akibat ditenggelami air. Seorang peserta Muhammad Iman Al-Baki Muhammad Syukri 11 tahun berkata beliau bersyukur kerana berjaya keluar daripada kawasan tersebut dengan selamat dan kejadian itu merupakan kenangan yang tidak akan dilupakannya. Air dia tinggi, dia hampir sampai bumbung. Kita orang naik dekat rumah atas bukit lah. Siapa yang selamatkan? Siapa selamatkan? Tak ada siapa selamatkan, naik sendiri waktu hujan-hujan. Takut. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Berang Hanafi Muhammad berkata pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian tersebut semalam namun tidak dapat masuk ke kawasan berkenaan kerana jalan terputus. Katanya operasi menyelamat yang bermula 8.30 pagi hingga 1 tengah hari itu disertai 9 anggota Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Berang dengan menggunakan 3 buah lori dan sebuah pacuan 4 roda. Dan jarak daripada balai ke lokasi dalam lingkungan 30 km lah. Dan kesukaran kita untuk masuk iaitu laluan yang agak mencabar, laluan yang kata itulah laluan hutan lah untuk ke sana. Sementara itu, ujar Hanafi, keadaan banjir di daerah Hulu Terengganu semakin pulih dan penduduk telah mula mengemas rumah masing-masing. Namun katanya masih terdapat rumah penduduk dinaiki air. Setakat 4 petang tadi, jumlah mangsa banjir di seluruh Terengganu direkodkan seramai 13,933 orang melibatkan 3,861 keluarga yang ditempatkan di 174 pusat pemindahan sementara PPS. Baik, kesemua pelancong yang terkandas di Pulau Perhentian Kuala Besut sejak Jumaat lepas telah selamat dibawa keluar. Menurut Presiden Persatuan Premis Penginapan Pulau Perhentian, Abdul Aziz Syed Abdullah, kesemua 385 pelancong termasuk 18 kanak-kanak dan 2 bayi itu dibawa keluar menggunakan 15 buah bot pelancong bermula sejak 7.30 pagi tadi. Katanya keadaan cuaca yang sedikit baik dan laut yang tidak berombak kuat membolehkan kesemua pelancong itu dibawa keluar. Ujarnya 15 bot digunakan untuk membawa pelancong yang terkandas. Menurut Abdul Aziz, bot terbabit berulang-alik dari Pulau Perhentian ke jeti Kuala Besut sehingga semua pelancong selamat keluar daripada pulau tersebut. Sebelum ini, ratusan pelancong dilaporkan terkandas di Pulau Perhentian sejak Jumaat lepas berikutan keadaan laut yang bergelora. Situasi itu menyebabkan operasi perkhidmatan bot di Pulau Peranginan berkenaan terpaksa dihentikan akibat hujan lebat serta angin kencang.
Penduduk kampung Lubuk Jong, Pasir Mas mendakwa banjir yang melanda kampung itu pada Jumaat lepas merupakan kejadian terburuk sejak 40 tahun lalu. Rata-rata penduduk mendakwa air naik dengan pantas dan terdapat rumah penduduk yang ditenggelami air setinggi 2 meter. Zuraiha Awang, 47 tahun berkata hujan lebat berterusan sejak Jumaat lalu mengakibatkan rumahnya dinaiki air secara mendadak mencecah paras hampir 2 meter. Katanya pada kejadian Bah Kuning tahun 2014, paras air banjir memasuki rumahnya hanya sekitar 0.3 meter. Lepas maghrib itulah dia naik kuat lah. Dia naik kuat tu siapa ko parah nak naik atas rumah lah. Saya pun lepas pada sembahyang maghrib itu sipir semua bagi-bagi. Kata mungkin banjir ni lebih pada 2014 ni sebab tengok air tu laju sangat naik. Lepas tu saya sipir semua bagi tapi akak hak mana perlulah macam peti air segala tu nak akak tak mana tak situ lah. Saya pun pindah pergi rumah mak saudara lah. Pindah rumah mak saudara di kampung Pangucica. Sebab nak mindah tempat pemindahan tu bunyi kata tutup deh. Zuraiha sekeluarga bersama suami dan 6 anaknya berusia antara 7 hingga 23 tahun terpaksa mengharungi air banjir dengan kedalaman hampir 1 meter sejauh kira-kira 200 meter petang semalam untuk keluar ke jalan raya sebelum berpindah ke rumah ibu saudaranya di Kampung Banggol Cica, Pasir Mas. Sementara itu, seorang penduduk Abdul Fattah Noh, 47 tahun dari kampung seberang Merbau berkata, kejadian banjir pada kali ini yang terburuk sejak beliau menetap di kampung berkenaan lebih 40 tahun lalu. Kata Abdul Fattah, rumahnya dinaiki air setinggi hampir 2 meter. Beliau terpaksa meminjam perahu daripada jiran untuk mengharungi air banjir sejauh 200 meter dengan membawa ibunya Saudah Mat Zain, 71 tahun yang telah uzur untuk menyelamatkan diri. 2014 tu moga dia sembur 2 sungai ke. Tapi di sembur 2 sungai pun setakat ni je. Setakat kira tangga lah. Rumah saya tu gelar 30 tangga ke 40 tahun lebih kurang gitu. Dah yang 2014. 2014. Hak lah ni boleh kata ke siapa atas rumah sekali lutut. Atas rumah saya. Bagai-bagai tu dah lah mana boleh pindah kita pindah. Boleh tak ada pindah tu. Gitu jelah. Seorang lagi penduduk Muhammad Aizat Muhammad Fazli berkata, banyak barang yang beliau tidak dapat selamatkan kerana air naik dengan cepat. So kita nak ayat keadaan lagu ni lah. Lebih teruk daripada 2014. Air tak tahu mari mana. Tiba-tiba hujan pudak ke apa pudak. Air terus naik cepat. Bagai-bagai tak boleh tak sama lah. Tak tahu mari mana daripada Sungai Golok ke ataupun daripada mana tak tahu. Ni air pun makin meningkat lagi ni. Makin meningkat lagi. Tak tahu parah mana lah. Dalam-dalam ni semua parah pinggir dah. Luar ni apa semua. Luar ni parah lutut lah. Baik, bagi mengetahui lebih lanjut berkenaan perkembangan banjir di Kelantan, kita berlintas langsung bersama wartawan Hanisah Hasanuddin yang kini berada di Pasir Mas. Teruskan, Hani. Baik, terima kasih RD Herman di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa yang kita tahu di media sosial sekarang, Kelantan dan juga Terengganu sedang mengalami bencana banjir, dan hari ini saya berkesempatan untuk turun di Kelantan iaitu daerah Pasir Mas dan juga Rantau Panjang untuk melihat sendiri situasi semasa keadaan banjir di sini. Kerana difahamkan kalau kita lihat di media sosial, kebanyakannya berkata bahawa banjir Kelantan kali ini menyerupai banjir besar yang berlaku pada tahun 2014. Namun setibanya saya di sini sekitar jam 6.30 petang tadi, apa yang saya boleh katakan, alhamdulillah keadaan banjir di daerah Pasir Mas dan juga Rantau Panjang sudah sedikit pun surut selepas aras air di kawasan rumah masing-masing menunjukkan penurunan daripada semalam. Dan kalau kita lihat, ini adalah salah satu mungkin faktor tambahan juga, kerana kalau kita lihat sepanjang saya berada di sini sejak petang tadi, cuaca alhamdulillah saya boleh katakan sangat cerah. Namun ada juga sedikit hujan-hujan renyai, tapi tidaklah seteruk 2-3 hari yang lepas. Dan berdasarkan maklumat yang saya ada juga, saya juga terpaksa memaklumkan saya hanya sempat meninjau 2 kawasan ini sahaja kerana saya
sempat tiba di sini pada jam 6.30 petang dan saya perlu keluar daripada kawasan banjir sebelum kawasan gelap supaya saya dan juga kru juru kamera dan juga penduduk tempatan tidak mengalami apa-apa kecederaan pada waktu malam. Dan mungkin dari segi bantuan semestinya yang kita tahu secara umumnya setiap kali berlakunya bencana banjir semestinya makanan harian dan juga mungkin minuman dan juga tuala wanita dan sebagainya amat diperlukan ketika ini. Jadi prihatin dengan keadaan masa banjir yang dihadapi oleh penduduk di Pasir Mas dan juga Rantau Panjang ini. Alhamdulillah MAPIM bersama saya pagi tadi daripada Kuala Lumpur bergerak pukul 4 pagi untuk menghantar bakul makanan kepada, saya difahamkan sebanyak 10,000 bakul makanan akan diedarkan kepada mangsa-mangsa banjir di Kelantan dan juga Terengganu. Namun hari ini MAPIM dan juga saya berkesempatan untuk memberi bantuan terlebih dahulu di beberapa kawasan kampung di dua daerah ini iaitu Pasir Mas dan juga Rantau Panjang, dan semestinya riak wajah mereka sangatlah gembira, sangatlah suka apabila memberikan bantuan, apabila dapat menerima bantuan daripada MAPIM. Jadi kalau anda rasakan anda mempunyai rezeki yang lebih, mungkin anda boleh menyalurkan kepada MAPIM untuk turut memberi sumbangan kepada mangsa-mangsa banjir ini. Baik, dan sepanjang cuaca saya daripada Kuala Lumpur ke sini, saya dapat katakan cuaca daripada Gua Musang untuk menghala ke sini mungkin sedikit hujan tetapi tidaklah lebat, dan sekitar kawasan-kawasan ini juga mungkin dilihat terdapat air di kawasan-kawasan ini tapi tidaklah teruk dan menunjukkan penurunan, dan saya harapkan kita sama-sama berdoa agar cuaca di Kelantan dan juga Terengganu dan juga mangsa-mangsa yang terperangkap di pulau perhentian diberikan ketabahan dan redha dengan ujian ini, agar dan juga kita berdoa kepada untuk cuaca lebih elok supaya air cepat surut dan mereka dapat membersihkan rumah-rumah mereka. Baik, saya rasa itu sahaja laporan saya daripada Pasir Mas bersama juru kamera Imran Nordin. Kita kembali bersama rakan setugas Ardi Herman di studio. Silakan. Baik, terima kasih Nurhanisa Hasanuddin live dari Pasir Mas melaporkan tentang perkembangan banjir. Baik, sementara itu bagi menyelesaikan isu bencana banjir yang melanda negara ini, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah langkah penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang termasuk kesiapsiagaan infrastruktur tempatan banjir perlu segera dilaksanakan. Ia selepas langkah yang telah diputuskan pada mesyuarat jawatankuasa pengurusan bencana pusat sebelum ini. Pembangunan sistem amaran bencana berpusat dan peningkatan sistem saliran terutamanya di kawasan berpenduduk padat khususnya di lokasi yang berisiko tinggi berlakunya bencana hendaklah terus dipergiatkan. Pelaksanaan kerja-kerja pembersihan awam dan penyelenggaraan kemudahan tempatan banjir hendaklah dilakukan secara berkala. Selain itu, baginda juga bertitah agar perlindungan dan kelestarian alam sekitar diutamakan. Rakyat juga perlu sentiasa cakna dan mengambil berat kepentingan dalam memastikan kebersihan serta keselamatan di kawasan persekitaran masing-masing. Tambah Sri Paduka Baginda, kerajaan juga diminta untuk mengekalkan sekurang-kurangnya 50% daripada keluasan tanah negara diliputi kawasan berhutan dan pokok melalui pelaksanaan amalan pengurusan hutan secara berkekalan. Sementara itu, jelas baginda lagi dalam usaha menambah baik mekanisme pengurusan bencana susulan kemerosotan alam sekitar dan fenomena perubahan iklim yang memberi ancaman kepada dunia dan kesejahteraan manusia, pengurusan bencana tersebut juga perlu membabitkan kerjasama pihak kerajaan, swasta, pertubuhan masyarakat sivil CSO dan sukarelawan terutama dalam kalangan belia serta rakyat biasa. Pada masa sama, penyelarasan antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT perlu dilaksanakan secara berterusan. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma ala al-akami wal-dhirab wa butunil awdiyati wa manabiti ash-shajar. Allahumma hawalaina wa la alaina. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية
الأودية ومنابت الشجر. Baik, selepas ini Kelantan terendah terima dos penggalak. Kadar suntikan vaksin dos penggalak di Kelantan paling rendah berbanding negeri-negeri lain. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata situasi itu membimbangkan kerana penggunaan katil dan di unit rawatan rapi ICU di Hospital Kelantan semakin penuh. Khairi menerusi laman Twitternya menyeru orang ramai di Kelantan yang belum menerima suntikan vaksin dos penggalak untuk segera berbuat demikian. Setakat semalam, hanya 22.3% populasi dewasa di Kelantan telah menerima suntikan vaksin dos penggalak. Data menerusi laman web COVID Now menunjukkan 79.9% populasi dewasa di Kelantan telah menerima 2 dos suntikan vaksin, manakala 81.1% populasi dewasa di negeri itu telah menerima 1 dos vaksin. Penggunaan katil ICU di Kelantan setakat semalam ialah sebanyak 71.5%, manakala kadar penggunaan alat bantuan pernafasan di negeri tersebut ialah 46.8%. Dalam memastikan imuniti terhadap COVID-19 kekal pada tahap optimum, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyeru rakyat Malaysia agar mendapatkan dos penggalak. Titah Sri Paduka Baginda, pengambilan dos penggalak itu merupakan benteng dalam menghadapi varian baru seperti Omicron yang sudah mula merebak di Malaysia. Walaupun negara kini semakin bersedia untuk beralih ke fasa endemik, BETA berharap agar peralihan ini dilaksanakan secara berhati-hati. BETA menyokong strategi pengujian COVID-19 kebangsaan dan tindakan afirmatif kerajaan untuk mengurangkan harga kit ujian kendiri sebagai langkah pengukuhan tindakan kesihatan awam dan permekasaan komuniti. Menurut Al-Sultan Abdullah, melalui pendekatan berkenaan, pembukaan semula sektor ekonomi dan sektor sosial boleh direalisasikan secara selamat. Baginda bertitah pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-14 di Dewan Rakyat hari ini. McDonald's bakal mewujudkan lebih banyak bilik sensori Ronald McDonald's bagi membantu kanak-kanak berkeperluan khas orang kurang upaya OKU di seluruh negara. Menurut Pengarah Urusan dan Rakan Operasi Tempatan McDonald's Malaysia, Datuk Azmi Jaafar, setakat ini 35 buah bilik sensori telah dibina pihaknya lengkap dengan peralatan multisensori bagi merangsang deria penglihatan, pendengaran, sentuhan dan menghidu. Jelas beliau setakat ini dengan peruntukan hampir 4 juta ringgit seramai 7,000 kanak-kanak istimewa telah menerima manfaat bilik sensori termasuk di Sabah dan Sarawak. Katanya bilik terapi itu turut dilengkapi tenaga pelatih kanak-kanak OKU bagi membantu memberi perkhidmatan yang bersesuaian dengan keperluan kanak-kanak terbabit. Tahun-tahun akan datang, insyaAllah kita akan buka lebih banyak bilik sensori terapi mengikut permintaan. Jika ada permintaan di sesuatu tempat, kita akan tengok kalau cukup untuk dibuka, kita akan donate lah. Kita akan bekerjasama dengan KKM ataupun Autism Society di lokasi-lokasi yang setempat. 35 setakat ini bukan target kita mengikut keperluan pengguna dan juga penduduk Malaysia lah. Ya. Sebab saya tahu yang autism makin meningkat, jadi permintaan itu makin tinggi. InsyaAllah kita akan bekerjasama. Beliau ditemui pada majlis perasmian bilik sensori Ronald McDonald di Universiti Malaysia Perlis UNIMAP di Arau hari ini. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalulail berkenan mencemarduli untuk hadir serta meninjau bilik sensori tersebut di Perpustakaan Tuanku Said Faizuddin Putra. Pada majlis sama, Datuk Azmir yang juga Presiden RMHC turut menyerahkan zakat perniagaan bagi tahun 2022 berjumlah RM100,000 kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Zakat berkenaan disampaikan Datuk Azmir Jaafar kepada Ketua Strategik dan Pemantauan Inisiatif MAIPS Azizul Fitri Ismail. Menurut Datuk Azmir, McDonald's Malaysia telah mengeluarkan hampir RM10 juta zakat dari tahun 2017 hingga 2021 dan ia diharapkan dapat membantu golongan asnaf dan mereka yang memerlukan bagi meneruskan kehidupan pada fasa yang sukar ini.
Seketika nanti terus bongkar kekejaman Israel. Perjuangan menentang penindasan ke atas rakyat Palestin perlu dibuat secara berterusan dan bukan hanya mengikut trend serta bermusim. Duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata media massa perlu sentiasa berjuang dalam menyampaikan kebenaran tanpa henti untuk membongkar tindakan Zionis Israel agar masyarakat dunia tidak berhenti menyokong dan bercakap mengenai Palestin. Sekarang kumpulan Zionis di Palestin, di Israel itu menggana tanpa musim sepanjang masa. Bila sepanjang masa secara automatik penentangan berlaku sepanjang masa dan dengan syarat media-media melaporkan berita kepada umat dengan sendiri membangkitkan semangat sepanjang masa untuk mendukung perjuangan Palestin. Bagaimanapun jelas beliau orang ramai perlu berhati-hati dan tidak mudah terpedaya dengan info tidak berasas yang diperolehi dari media sosial. Oleh itu, media massa perlu memainkan peranan untuk memberi info-info sahih sekaligus memberi kesedaran kepada orang ramai agar keadilan di Palestin dapat ditegakkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas program Bual Bicara Al-Quds semakin hampir di TV Al-Hijrah semalam. Menurutnya, program seumpama itu dapat mencetuskan kesedaran umat Islam dan umat seluruh dunia mengenai hak asasi rakyat Palestin yang masih belum terbela. Beliau menyifatkan tindakan Zionis Israel yang merampas tanah rakyat Palestin, menghalau penduduk Palestin dari kediaman, membakar kebun-kebun, merobohkan kedai untuk menempatkan pendatang Yahudi merupakan tindakan kejam dan zalim. Namun beliau yakin tindakan Zionis Israel itu sama sekali tidak melemahkan semangat rakyat Palestin untuk mempertahankan hak mereka. Baik, ratusan ribu rakyat Ukraine meninggalkan negaranya sejak Rusia mula melancarkan serangan pada Khamis lalu. Menurut Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR, tindakan akan dipertingkat sekiranya keadaan bertambah buruk sehingga angka itu meningkat kepada 4 juta orang. Berdasarkan data polis Hungary, lebih 70,000 pelarian Ukraine tiba di sempadan negara itu sejak Khamis lalu. Sebahagian mereka tiba di sini menaiki kereta api. Pelarian Ukraine yang tiba diberi bantuan makanan, pakaian dan tempat tinggal sementara. Misi bantuan kemanusiaan turut melibatkan ribuan sukarelawan dari pelbagai badan bukan kerajaan NGO di Hungary. Sementara itu, hampir 200,000 pelarian Ukraine telah pun memasuki Poland yang bersepadan dengan Ukraine. Ribuan pelarian Ukraine berkumpul di sempadan Korzowa Krakowiec menunggu berjam-jam untuk memasuki negara itu. Selain itu, kerajaan Poland turut menyediakan bantuan berupa pengangkutan percuma kepada rakyat Ukraine untuk bergerak ke seluruh negara. Di stesen kereta api di sekitar bandar-bandar berhampiran sempadan, kelihatan rakyat Poland menyumbang sejumlah bantuan makanan, minuman dan keperluan harian untuk pelarian Ukraine yang baru tiba di negara itu. Menurut data UNHCR, setakat ini kira-kira 368,000 rakyat Ukraine telah pun meninggalkan negara itu sejak Khamis lalu. Angka kematian akibat banjir di pantai timur Australia hari ini meningkat kepada 8 orang, manakala ribuan penduduk terpaksa meninggalkan tempat tinggal susulan hujan lebat yang menenggelamkan beberapa bandar. Menurut Perkhidmatan Kecemasan, kematian terbaru melibatkan seorang lelaki yang dihanyutkan arus ketika cuba melintas jalan yang dinaiki air. 15,000 kediaman terjejas akibat dinaiki air di bandar Brisbane yang merupakan bandar ketiga terbesar di Australia. Air naik terlalu cepat menyebabkan sebahagian penduduk terkandas di atas bumbung kediaman. Perdana Menterinya Scott Morrison berkata hujan lebat kini bergerak perlahan ke arah selatan iaitu ke New South Wales yang merupakan negeri paling ramai penduduk di negara itu. Tenggara Queensland pula dilanda banjir paling teruk setakat ini dan menjadi tumpuan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang terperangkap. Beberapa wilayah di negeri ini merekodkan taburan hujan tertinggi dan beberapa tempat menerima jumlah hujan lebih daripada sebulan dalam masa sehari. Setakat ini lebih 1,000 sekolah ditutup manakala 50,000 kediaman mengalami gangguan elektrik. Di New South Wales, perintah pengosongan kediaman telah dikeluarkan melibatkan beberapa bandar termasuk Lismore yang terletak kira-kira 700 km dari Sydney. 11 maut manakala 4 lagi masih hilang susulan letupan di Lombong Arang Batu di wilayah Boyaca, Colombia. Insiden yang berlaku pada malam Sabtu lepas dipercayai berpunca daripada pengumpulan gas metana di lombong berkenaan yang terletak di Bandar Tasco.
40 anggota pasukan penyelamat dikerahkan ke lokasi bagi usaha mencari dan menyelamat selain memasang paip pengudaraan bagi meningkatkan kadar kebolehnafasan di bawah tanah. Menurut pasukan penyelamat, lombong tersebut mempunyai permit untuk beroperasi namun pihaknya khawatir mangsa yang hilang turut terkorban dalam letupan tersebut. Kemalangan melibatkan sektor perlombongan sering berlaku di Colombia disebabkan pelanggaran undang-undang serta tidak mengamalkan langkah keselamatan dengan betul. Untuk rekod, sebanyak 128 kemalangan melibatkan pekerja lombong dilaporkan di Colombia pada tahun lepas dan mengorbankan 148 nyawa. Setakat tahun ini, 19 kemalangan dicatatkan berlaku dengan jumlah kematian sebanyak 36 mangsa. Kerajaan komited untuk menyediakan rumah mampu milik untuk generasi muda supaya mereka dapat memiliki kediaman sendiri. Kerajaan juga memberi tumpuan kepada pembinaan rumah mampu milik di bandar kecil dan pinggir bandar untuk meningkatkan peluang golongan M40 membeli rumah. Semoga sasaran satu keluarga satu rumah akan dapat direalisasikan. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Ardi Herman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.